Okay. Kuliah lepas kita dah berhenti di apa ni, grid layout. So kita dah belajar jenis layout, okay, iaitu berkenaan dengan kita ada 3 yang basic: flow layout, grid layout dan juga border layout. Okay, kalau flow layout kita boleh apa ni, kita boleh tentukan sama ada kita susun komponen di bahagian tengah ataupun di bahagian kiri ataupun di bahagian kanan. Okay, dengan menggunakan konstruktor bagi flow layout. Okay, kalau kita menggunakan border layout, okay, kita boleh susun komponen dalam 5 arah. Iaitu center di bahagian tengah, north di bahagian atas, south di bahagian bawah, east, kita tengok east di bahagian kanan, west di bahagian kiri. Okay, west di bahagian kiri. So tak semestinya apabila kita menggunakan border layout, kita akan menggunakan kesemua 5 region. Okay, kita tak semestinya akan menggunakan kesemua 5 region ini. Okay, kita ada pilihan. Mungkin kita nak gunakan bahagian north dan juga bahagian south dan juga kita gunakan bahagian center. Contoh saya nak gunakan north, center dengan south. So west dengan east saya tak guna. Okay. Itu salah satu contoh lah. Okay, so saya ulang sekali lagi, tak semestinya kita akan gunakan kesemua 5 region ini. Okay, bergantung. Okay, mungkin kita akan gunakan north dengan center saja. Yang lain kita tak guna. Okay. Kemudian kalau grid layout ni dia berdasarkan kepada number of column, okay, dan number of rows. Okay, contoh di sini kat mana kita boleh tengok? Kat mana dia punya ni? Sini dia tak menceritakan untuk grid layout. Okay. Tak apalah, nanti kita akan tengok ni. Okay, the number of rows and column remain the same after the frame is resized. Ini bermaksud kalau kita besar, dia akan besar. Dia punya komponen pun akan besar. Dan kalau kita kecil, so komponen butter pun akan jadi kecil. Okay, panel ni nanti saya akan ajar kemudian. Sebab panel ni dia complicated sikit. Okay, dia panel dan frame adalah container. So dalam konteks ni container dia boleh menjadi frame dan dia boleh menjadi panel. Okay, untuk container. Nanti kita akan tengok Okay. Tapi yang simple dulu. Okay. Contoh tengok kat sini kita ada berapa panel ni. Saya just sekali imbas lah. Jadi nak tengok penggunaan panel. Panel ni dia tak akan nampak. Kita tak akan nampak seperti mana kita buat komponen J-level, JTXP, JTX serial, J-button. Kita tak akan nampak. Dia adalah invisible. Okay, panel ni dia invisible, tak nampak. Tapi gunanya panel untuk kita susun komponen-komponen di dalamnya. Okay, contoh kalau dalam kes ni tengok. Dalam kes ni di dalam frame, okay, di dalam frame kita akan letak container panel. Okay, di dalam frame yang besar kita akan letak container panel. So untuk container panel ni kita akan menggunakan layout untuk frame ni. Kita akan menggunakan layout untuk frame ni. Kita akan menggunakan border layout. So border layout. Contoh kalau border layout kita hanya menggunakan north, kita menggunakan center dan kita menggunakan south. Tiga region saja yang akan kita guna. So di dalam panel kita ada 2 komponen. Okay, dalam panel yang kedua kita gunakan satu komponen, iaitu text area. Nanti kita akan tengok. Dalam panel bottom kita akan letak dua komponen button. Okay. Tak apalah, ini kita akan tengok kemudian. Okay, sekarang ni kita tengok GUI classes for handling text. Okay. So the swing GUI classes, okay, kalau you nak cakap, you just tanya je. Okay, sebab saya tak keluar, saya tak visiblekan chat room. Okay. Okay, so suara saya clear ke? My voice is clear or not? Clear, sir. Okay. So
since yang topik ni kita menggunakan Java Swing bukan Java AWT. So bila swing ni kebanyakan komponen kita akan menggunakan Java Swing. So bermaksud setiap komponen kita akan mula daripada J. Okay, so bermaksud Java Swing. Okay, the swing with classes, okay, contohnya adalah JLabel, JTextField, JTextError. Ini semua adalah nama kelas. Okay, ini semua adalah nama kelas. Dan pada masa yang sama juga kita sebut sebagai nama komponen. JLabel komponennya adalah label. JTextField komponennya adalah textfield. JTextError komponennya adalah text area. Okay, a JLabel object display uneditable text. Okay, uneditable text. So text yang tak boleh diedit. Label. Okay, kita akan tengok. A JTextField object allow the user to enter a single line of text. Okay, satu baris saja, satu line. Text area, JTextError object allows the user to enter multiple lines of text. It can also be used for displaying multiple line of uneditable text. Apa maksudnya? So beza antara JTextField dengan JTextError ni, JTextField hanya boleh dimasukkan satu, kita boleh menulis satu line saja. Tetapi kalau TextError lebih daripada satu line, so multiple line. So this one, okay, this also can be used to what? Display multiple lines of uneditable text. So kita boleh set. Tapi kalau JLabel kita tak boleh nak edit text. TextField kita boleh edit text. JTextError kita boleh edit dan kita boleh set sebagai uneditable. So dia ada kaedah dia. Okey, sekarang JLabel. Okey. So dalam exam yang lepas-lepas, student akan tanya berkenaan dengan bagaimana kita akan membuat JLabel, JTextField. Tak ada lah. Okey, sebab benda tu kita akan menggunakan drag drop daripada NetBeans, tool NetBeans. Ini contohlah. Kita nak create label daripada kelas JLabel. So seperti inilah. Okay, JLabel. Okay, bukan BLE ya, dia ada BEL. Okay, Java JLabel. JLabel, text label. Okay, new JLabel, please enter your name. Content, okay. Content pane dot add. So content pane ni kena set lah. Kemudian JLabel, image label, new, okay. JLabel. Ni kita create satu lagi label. Okay, yang mempunyai image. Okay, ini kalau kita nak masukkan image lah. Okay, so bila you create component, so you kena masukkan komponen tersebut, iaitu komponen JLabel ke dalam content pane dengan menggunakan content pane dot add. Ini content pane ni datangnya daripada kelas container. Nanti kita akan tengok. Okay, we use JLabel object to display label. Label can be text or an image. Tengok, dia boleh jadi text ataupun image. Okay, when creating an image label, we pass image icon. Okay, image icon object instead of string. Okay, so kita pass ya. So tapi you kena tahu lah dia punya path ataupun directory yang kita akan gunakan untuk nak masukkan image. Okay. So apa yang penting di sini, setiap kali you create setiap kali you create component, kemudian you kena masukkan ke dalam content pane. So sebagai content pane dot add. Kalau you tak add, takkan muncul benda ni. Okay. Ini adalah JTextField. Okay, JTextField sama juga. Okay. Bila you create JTextField, so you boleh masukkan. JTextField pun kita boleh set dia punya size ya ataupun panjang. Okay, tapi sini by default dia set berapa saya tak ingat. Okay, so bila you create JTextField, you kena masukkan ke dalam content pane. Okay, content pane ni wajib lah. Kalau tak ni tak akan nampak. Okay. An action event is generated when the user press the enter key. Apa maksud? An action event is generated when the user press the enter key. Maksud bila you isi data dalam text field, kemudian you tekan enter. So event akan di-generate. Okay, event akan di-generate. Okay, so nanti untuk action, untuk
event handling nanti kita akan tengok kemudian. Okay, the get text method of JText field is used to retrieve the text that the user entered. Okay, kita akan gunakan apa ni kita guna sebagai get text method. Okay, untuk kita nak dapatkan data yang ditarik dalam text field. Okay, ini text field. Ini adalah text. Ini adalah label. Ini label. Tapi label ni label kenaan label image yang kita tengok di mana. Ni. Okay, label. Label yang berimage. Okay, label yang ada image. Okay, ini adalah label label biasa, label text. Kemudian ni apa ni? Ini adalah text field, JText field. Ini adalah button. Okay, ini beza dah. Kemudian apa lagi? Ni text area. Sepatutnya dia kena panjang sikit lah. JText area. Text area ni kita boleh, seperti yang kita tengok pada penerangan yang lepas, kita boleh masukkan data lebih daripada satu line. Kalau text field hanya satu baris saja, tetapi kalau text area lebih daripada satu baris. So macam mana you nak masukkan data dalam text area? So you boleh gunakan set text area.set text hello. Ini katakan ni adalah text area. Kemudian text area.append. Text area.append. Okay, append maksud you nak tambah selepas perkataan hello. So the lost world, the lost and then text area appends. Kalau you gunakan appends ni, nampak append untuk tambah. So kalau kita tahu di sini adalah text area.set text, so dia akan masukkan hello. Tapi sini dia akan tak new line. So new line bila next perkataan yang kita masukkan, so dia akan pergi ke new line, the lost. Kemudian sini tak ada new line ni. Tidak ada new line. So dia akan still tulis pada baris yang sama dengan baris the lost. Contoh text area.append world. So dia tak akan pergi ke new line sebab tidak ada perkataan, tidak ada apa ni simbol untuk new line. So dia akan still berada pada baris yang sama dengan baris the lost. Okay, we use JText area object to display or allow the user to enter multiple line of text. Ini kita sebut tadi. Okay, so the set text method assign the text to a JText replacing the current content. Actually set text ni juga kita boleh gunakan. Okay, set text ini, method set text juga kita boleh gunakan pada text area untuk kita nak set. Okay, kita boleh gunakan set text pada text field. Okay, selain gunakan pada text area. Okay, the append method append the text to the current text. Ini yang kita gunakan. Kita nak append, nak tambah di belakang. Okay, so text area containing 6 word. Text area atau JText area. Okay, 6 word. Contoh kita buat. Okay, nanti you akan tengoklah. Okay, so designing a swing GUI in NetBeans IDE. Contoh, ini apa ni? In real world, you will create your GUI using tools such as NetBeans. Okay, ini contoh kita boleh gunakan NetBeans untuk nak create component. So kita bermaksud kita akan drag drop. Okay. So ini contoh apa ni? Dia nak kira apa ni? Dia nak kira area dengan parameter berdasarkan kepada apa ni? Nilai length dan juga width. Okay. Ini contoh lah. Kalau kita sini in the IDE GUI builder, you can build your form by simply putting component where you want them. Ini tak you all baca ni lah. Okay. You need not concern yourself the layout manager. So kalau kita coding sendiri, layout manager ni kita kena concern lah, kita kena buat. Okay. Apa ni? In NetBeans, choose file, new project, tidak masalah. Select the Java node in the project pane. Ni apa ni? Select the Java node in okay, tak ada. Choose Java application. So sekarang saya tak pernah buat lagi ni.
Ini kita akan cuba bersama-sama. Okey. Sini you all cuba ikutlah. Cuba ikut benda ni. Macam mana dia buat. Okey, untuk create NetBeans project, tak ada masalah. Create, yang penting adalah apa pun you kena create frame, JFrame. Okey, rectangle apps. Node ni nanti kita tengok benda apa node. Node tu yang di sebelah kiri yang bentuk Windows Explorer. Nanti kita akan tengok yang ini, okey. Kita cuba tengok yang ini yang kata nodes ni. Okey, tu punya ada nodes. Okey, creating a JFrame container. To add a JFrame container in a project window, right click the rectangle app node. Rectangle app node yang mana? Inilah rectangle app node ni. Okey, rectangle app nodes. Rectangle app ni adalah nama projek yang bentuk cawan ni. Okey, contoh kita tengok kita akan create project. So nama ni adalah rectangle app. Rectangle app ni adalah nama projek. Okey, rectangle app ni adalah nama projek. So bila kita create projek, okey, so dia akan bentuk cawan ni lah. Okey. Kemudian create a JFrame container. To add a JFrame container in the project window, click the right add node and choose new JFrame. Create new JFrame. Enter rectangle GUID as the class name. Okay. Enter rectangle app GUID as the class name. Ini dalam project. Enter my tengok. Ni dalam package apa ni? My.rectangle apps. Kat mana dia buat? Okay, kat mana dia buat sini? Nampak? Okay. Dia ini actually apa ni package ni you tak buat pun tak apa, tak ada masalah. You buat under package yang biasa. Okay, nanti kita akan tengoklah. Kita akan cuba buat. Kita study sama-sama. Ini tak ada masalah lah. Okay. Choose. Okay. Apa ni? New JFrame form. Kita akan tengok. Ada perbezaan tak kat sini? Ini projek ni seperti biasa. Tak ada apa masalah. Yang ni you create apa ni? You create frame. Okay. Tak ada masalah. Okay. So getting familiar with the GUI builder. Kita tengok. Ini all baca sendirilah. Design area, navigator, palette, property. Tengok. Ni palette. Palette ni yang dia kalau you all biasa dengan Visual Basic, so you bila you klik, you drop. You klik kemudian drag drop. So ini yang you all akan buat nanti dalam you punya project dan juga assignment. Okay. Design area. Kemudian property ni, you akan saya akan ajar sekejap lagi. Kemudian adding component, component JLabel. You klik ni, you add. Klik add. Okey, yang ni saya akan tengok. Label. Okey. Ini nanti kita tengoklah. Jangan risau. Step for design the GUI. Ni before. Okey, tak ada masalah. Ini adding text field. Nanti kita tengoklah. Komponen. You all cuba buat. Okay. Ini dia buat ni length, kemudian ni width area ni, tak ada masalah. Kemudian button, dia akan create button, akan drop. Okay. Kemudian kemudian settle lah. Yang ni tidak ada masalah. Okey. Sekarang ni kita pergi ke praktikal. Okey, sekarang saya nak stop sekejap dalam 5 second sebab saya nak buat satu video, saya nak split video. Okey.
kita stop setakat ni dulu. Sekejap lagi dalam 5 ke 10 second saya akan invite you all balik. Bukan invite. Video ni dia punya duration dah 40 minit. Okay. Okay ya.